Okey, sedikit pengenalan sebelum kita pergi ke topik box trading. Apa itu box trading? Nah, box trading ni apa yang saya belajar saya ajar. Ni cikgu saya ajar box trading. Sebenarnya dia sama konsep. Yang saya boleh bagi sedikit kesimpulan, dia sama konsep macam T4 teknik. Okey, dia juga digabungkan topik apa ni bukan intraday, sorry. Support resistance dan juga candle. Dia ada hubung kait dengan kedua-duanya. Okey. So, apa function box trading ni? Terlebih dahulu lah saya terangkan. Yang pertama sekali, jika terlepas buat pembelian. Maknanya kita tengok sesuatu counter tu naik dengan begitu punya banyak. Okey, melebihi 10%. Jadi kita terlepas daripada buat pembelian. Jangan kalut. Nanti kita belajar. Okey, macam mana cara nak buat pembelian? Bila nak beli? Itu yang pertama. Yang keduanya, jika kita memang dah ada position dah pun, memang kita dah beli dah counter tu, tiba-tiba berlaku satu kenaikan yang begitu punya banyak. Okey, 10%, 20% dalam masa satu hari. Itu pun sama topik dah ataupun sama case macam box trading ni. Jadi kita boleh apply. Yang pertama, kita belum buat pembelian. Okey, bila nak beli? Yang keduanya, memang kita dah beli, tiba-tiba kenaikan yang begitu banyak. Okey, so apa perlu buat? Apa tindakan kita? So saya akan dedahkan kepada anda. Okey, so serba sedikit syarat dia syarat. Dengan saya ni normal lah. Dia mesti ada syarat. Okey. Yang pertama sekali perlu ada satu moropozo yang panjang. Okey, moropozo ni mesti panjang. Kalau pendek kita tak panggil moropozo. B tu jadi D je. Okey. B jadi D lah. Z tu jadi D kot. Dia bukan moropozo nah. Dia moropozo ni mesti panjang. Okey. Candle yang begitu punya panjang, kalau anda dapat lihat saya ada buat satu lukisan panjang macam ni. So lebih daripada 10% kebiasaannya. Lagi banyak lagi bagus. Okey. Kemudian syarat dia yang pertama perlu jumpa satu moropozo yang panjang, diikuti keesokan harinya. Okey, keesokan harinya perlu ada sedikit retracement. Okey, sama ada dia buka gap atau buka pada harga yang sama, kebiasaan dia akan naik terlebih dahulu. Okey, dan turun ataupun kita panggil dia sebagai retracement. Okey, sedikit sahaja. Okey, sedikit tu maksud dia macam ni. Okey, kalau dalam bentuk gambar, moropozo ini panjang. Okey, dan next day tu dia berlaku sedikit retracement. Sama ada buka, kalau macam ni buka gap up, dia naik dulu, kemudian dia turun, dia naik semula, tutup di paras open semalam. Okey, ataupun ada juga yang patient macam ni. Dia buka pada harga sama semalam, kemudian dia naik terlebih dahulu, baru dia turun, nanti dia close balik dekat sini. Yang penting body ni tak boleh besar, kecil saja. Paling maksimum 1/3 daripada moropozo candle. Moropozo ni jangan skema sangat. Kalau ada kaki coek sikit naik atas, itu apa, dia punya shadow ada sikit kat atas dan juga shadow ada sikit kat bawah, asalkan kenaikan itu melebihi 10% diterima. Tapi kalau kata kaki ni panjang sangat kat atas sampai sama body, tak boleh pakai. Tak boleh guna teknik tu. Okey, so berbalik kepada nota. Okey, yang pertama perlu moropozo yang panjang minimum 10%, yang kedua diikuti sedikit retracement pada keesokan harinya. Maknanya hari ni kita tengok dia naik banyak. Make sure esok, okey, hari ni kita tengok dia naik banyak, make sure esok dia jadi candle macam ni. Ataupun kalau kata nak bagi besar sikit lah candle ni kalau lah kata kot kada jumpa contoh candle macam ni yang besar contohnya. Sekejap okey, besar macam ni. Macam ni. Okey, selagi dia tak melebihi 1/3, dia boleh diterima pakai. Maknanya selagi dia kecil je, tak melebihi tak melebihi 1/3 body ni, okey boleh pakai. Tapi kalau sampai tahap macam ni, sampai separuh dah, dia tak boleh diguna pakai untuk box trading. Boleh lah kat itu Okey, so yang ni pula jangan skema sangat. Makna jangan skema ni maknanya jangan skema dekat sini. Kalau lah kata ada shadow sikit, okey, macam tu kata, diterima pakai diterima pakai. Tapi kalau shadow itu terlalu panjang sampai sama dengan
panjangnya body ni dah tak boleh pakai lah. Dia lebih kurang macam ni sahaja nah. So ada shadow sikit tu normal lah. Kalau kata shadow sikit pun tak boleh terima, mampu rugi. Nah. Okey, so lebih kurang macam ni. Okey, back to berbalik kepada nota. Nah. Perlu monoposo yang panjang. Yang pertama, minimum 10% diikuti dengan sedikit retracement. Sedikit retracement makna sedikit penurunan. Okey, sedikit penurunan pada keesokan harinya. Maksud sedikit penurunan itu adalah ini untuk next day saja. Macam ni, sikit penurunan. Kalau dia turun takat ni pun sikit. Still, 1/3 still sikit. Tapi kalau sampai turun sampai separuh, itu bukan lagi sedikit penurunan. Jadi, dia tak boleh pakai, tak boleh digunakan dalam topik box trading. Boleh lah? Okey. Kemudian yang ketiga, daripada sudut volume. Kebiasaannya, volume pada candle Morphoso ni, kebiasaannya lah, memang akan banyak. Memang banyak. Okay, saya bagi kecil sikit. Allah Akbar. Okey, katakan saya bagi nampak macam nak tarik sikit, nak tengok daripada sudut volume dekat bawah. Kebiasaan dia, volume dekat bawah ni. Okey, ini kebiasaan dia lah. Volume ni memang orang panggil volume spike. Dekat bawah ni volume tu dia, banyak. Okey, so kita ubah hijau muda lah. Sorry. Lebih kurang lah. Okey, so ni kita anggap sebagai volume kat bawah ni. Ini adalah indikator volume. Ni yang bawah ni. So kalau kita tengok dekat candle, volume nampak? Ni. Nampak tu candle yang ini, indikator bawah ni adalah indikator volume. Okey, so jadi volume pada Morphoso itu mesti panjang, mesti banyak. Kadang-kadang sampai touch body ni ya. Terpulang lah tengok kita ubah ni, tak ada hilang lah touch body tu. Okey, kemudian next day ni kebiasaan dia warna merah candle. Kebiasaannya warna merah dan perlu sedikit daripada candle sebelum ni. Ni candle pula, volume sebelum ni. Kalau maknanya hari ni volume banyak untuk candle warna hijau ni, next day kebiasaan dia sikit saja. Okey, kebiasaan dia sikit saja. Boleh lah kat itu. Sorry. Okey. So jadi macam ni bawah ni adalah indikator volume. Ibarat nah. Okey. So yang ini mesti spike. Volume tu mesti spike, mesti banyak. Okey, mesti banyak dan next day tu kurang sikit. Kurang sikit ataupun kurang banyak. Dia lagi menarik kalau macam tu. Maka apabila anda terjumpa saja candle macam ni, baru boleh dijadikan sebagai box trading teknik. Kita boleh guna box trading itu. Okey. Volume. Okey. So teknik box trading ni adalah gabungan teknik candle dan juga SNR yang mana juga dikenali sebagai teknik T4 ataupun force selling, yang mana saya cuba Google tadi, saya ada jumpa T4 lebih kurang lah. T4 dalam saham. T4 dalam saham ni FGV. Okay, ini nota lah nah. So Nordiana Abu, kredit kepada beliau. So saya just ambil serba sedikit sebab saya nak dapatkan teori T4. Of course anda pernah tengok benda ni. Kalau dah main saham lebih daripada 3 bulan, of course anda pernah tengok yang ni. Sebab yang ni kebiasaannya orang akan share dekat grup-grup saham. Okey, ini T0. Ini teori T4 yang mana dalam box trading ni hampir sama dengan teori T4. Tapi saya tak galakkan anda menggunakan teori T4 ni. Okey, yang mana dalam box trading saya akan terangkan lebih detail. Okey, insya-Allah lebih detail daripada teori T4 ni. Tapi hampir sama. Okey, contoh T1 dekat sini. Okey, dia kata apa? Mesti volume spike. Volume mesti banyak. Okey, candle ini naik tapi dia tak dedahkan berapa banyak naik. Macam saya beritahu, lagi banyak lagi bagus. At least 10%. Lagi banyak kenaikan itu lagi bagus. Dan next day tu, kalau saya bagi tahu candle next itu adalah berwarna merah untuk box trading pattern. Nah, next ni berwarna merah, bukan berwarna hijau. Kalau warna hijau, bagi tahu siap-siap. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Lebih banyak tak jadi. Nah, so volume kalau dekat sini dia terangkan berkurangan. Yang mana konsep T4 dekat sini apa yang diterangkan adalah T0 ini adalah hari pembelian. T1 adalah kalau kita beli guna limit bank ataupun guna duit bank, okey, kontra, bank akan bagi kita tempoh 4 hari untuk buat penjualan. Katakan di sini kita buat pembelian. Ni dikira hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Teori T4 bermaksud hari keempat ini akan turun sebab hari keempat ni force selling, faham tak? Dipaksa untuk jual, memang kena jual. Sebab dia bagi tempoh 4 hari saja buat pembelian.
Kemudian next day itu akan naik. Ini teori T4. Tapi apa yang saya bagi tahu, kalau orang beli guna duit bank pada T0 ini, pada hari yang naik banyak ini, dia tak akan tunggu sampai hari keempat baru dia buat penjualan. Nah, bukan saya nak kata konsep teori T4 dekat sini salah. Tapi apa yang saya nak bagi tahu adalah kebiasaan dia. Kalau orang untung, hari pertama dah jual. Tak perlu tunggu sampai T4. Okey? Orang tak akan simpan punya kaunter tu sampai force selling kalau kaunter itu naik. Faham maksud saya dekat sini nah? Jadi ini teori T4. Apa yang saya nak sampaikan adalah hampir sama teknik T4 iaitu force selling ataupun teori T4. Baiklah? Okey. So saya buat sedikit ringkasan sebelum kita pergi tengok kepada contoh kaunter. Okey, yang mana contoh kaunter ni insya-Allah banyak lah. Banyak yang lama-lama tu lagi syok lah saya tunjuk. Okey, yang lama-lama dan macam biasalah apa yang saya beritahu. Okey. Contoh ni, okey, contoh kan. Contoh ni normal lah. Contoh benda dah berlaku. Nak tak nak anda kena buat. Bila anda jumpa saja, okey, cuba buat pembelian. Jadi apa perlu buat? Kalau dah nampak benda ni, okey, dia perlu ada dua candle lah. Candle pertama warna hijau, Morobozo. Next day pastikan dia berwarna merah dan body kecil saja. Jadi bila anda jumpa dua candle ini, okey, candle hijau dan candle merah ini, baru kita boleh guna teknik box trading dekat situ. Macam mana nak guna box trading teknik ni? Okey, so yang pertama kita jadikan yang atas ini sebagai resisten, body yang bawah ini sebagai support. Itu yang pertama. Saya nak dedahkan kepada anda. Yang pertama sekali, anggap yang bawah ini adalah sebagai support. Okey, yang bawah ini sebagai support dan yang atas ini adalah sebagai resisten. Ni sebagai resisten. Okey. Jadi gabungan lah maksudnya dekat sini. Maksud gabungan tu adalah support resistance pun kena pakai, candle pun kena pakai. Jadi macam mana saya kata box trading itu? Okey, kenapa kita kata box trading itu? Baru kita buat box itu. So maksud saya, kenapa kita panggil sebagai box trading? Of course ada kegunaan dia box ini. Okey, so yang ni kita tarik tutup. Lebih kurang lah, jangan skema sangat. So macam ni. So saya tarik tutup. Okey, jadikan sebagai satu kotak dekat situ dan satu lagi kotak dekat sebelah sini. Okey, satu lagi dekat sebelah sini dan jadikan dia sebagai kotak lah. So kita anggap dia sebagai dalam kotak. Okey, dalam kotak. Maksudnya dia berada di dalam kotak. Okey, so yang ni kita buang dulu. Cuma anggap saja macam saya beritahu tadi. Anggap itu sebagai apa ni? Yang atas sebagai support, yang atas sebagai resisten, yang bawah ini sebagai support. Okey, jadi kebiasaannya saya akan buat box trading ini atas sebab beberapa perkara. Yang pertamanya, box atas ini kita panggil dia sebagai resisten. Okey, dan box bawah ini kita panggil dia sebagai support. Okey, ada hubung kait dia support dengan resisten itu. Okey, selebihnya nota anda kena salin. Saya cuma buat sedikit nota di awal ataupun di pengenalan saja. Okey, ni masuk topik yang agak sukar sikit. Okey, kebiasaan dia counter ni, saya terangkan sebab sedikit lah. Kebiasaan dia counter ni, kalau dia naik banyak, okey, volume spike begitu punya banyak. Kebiasaan dia counter ni dia nak naik lagi. Dia nak naik lagi. Okey, dia nak naik lagi cerita dia. Dengan syarat, retracement dia terkawal. Dia tak close di bawah kotak ini. Dia tak terkeluar daripada kotak. Maknanya dia tak close di bawah support. Yang mana kita ambil garisan bawah ini sebagai support. Okey, box trading ini kita buat ataupun apa yang saya belajar dan saya dedahkan kepada anda, selagi counter itu berada di dalam box, dia okey. Jika dia dah terkeluar daripada box, kita jual dia. Kita jual dia. Okey, sama ada keluar di bawah ataupun keluar dekat atas. Itu adalah, kalau keluar ke bawah maknanya kena cut loss. Kalau keluar dekat atas maknanya kita take profit. Okey, ini lebih kepada kontrol teknik nah. So kita bukan nak beli dalam tempoh masa yang lama, nak simpan sampai 2-3 bulan tak. Ini hanya kontrol saja dan ambil kesempatan di atas kenaikan counter. Okey, andai kata, jadi macam tadi saya dah bagi tahu, dua-dua ni boleh pakai. Kalau terlepas buat pembelian, okey, siapa perlu buat? Kita boleh beli nanti. Nanti kita belajar dekat mana nak beli. Dan jika dah ada position, apa tindakan? Saya nak cerita jika dah ada position. Kebiasaannya counter kalau dia naik banyak ni,
anda nak jual, jangan jual hari ni. Katalah anda terlepas jual hari ni. Ni saya bagi tahu. Jangan jual hari ni. Jual esoknya. Kebiasaan dia esoknya dia buka get up. Dia buka get up. Kebiasaan dia buka get up, dia naik dulu. Sebelum pukul 11 dia turun. Nak jual sebelum pukul 11. Itu saya bagi tips kepada anda lah. Kalau tengok tiba-tiba naik pukul 12.30, anda pasal naik scrap ni dah. Tak tahan dah nak jual. Terpulang. Tak ada masalah. Ini cerita dia kalau anda beli lama sideways, naik sekejap tu. Tiba-tiba satu hari naik sampai 30%. Anda pula tak tengok hari tu. Outstation ke, pergi tengah laut ke, mana masuk hutan, tak ada lain. Balik tengok tu dia naik 30%. Terkejut perut ni naik 30%. Tak apa. Esok jual kalau nak jual. Esok jual sebelum pukul 11. Kebiasaan dia naik dulu. Sebelum pukul 11 dia turun balik. Kebiasaan dia. Dan saya tak kata confirm naik dulu dan dia turun semula. Saya tak kata. Cuma kebiasaan dia. Counter kalau okey, uptrend ataupun baru nak naik, dia akan jadi macam tu. Okay, next day dia akan buka get up, dia naik dulu kemudian dia turun balik. Nanti saya akan tunjuk kepada anda beberapa contoh. Tapi contoh tu contoh yang lama lah. Yang baru-baru ni ada. Saya tunjuk contoh yang lama-lama sikit. Okay. Yang baru nanti next anda buat lah. Anda cuba. Okay. So kalau yang dah beli, cerita dia yang pertama kalau dah beli apa perlu buat? Sama juga anda boleh gunakan teknik yang dah beli ni. Saya nak ajak macam mana nak buat pembelian. Sebab kita nak jual, ada orang baru nak beli. Dan kebiasaan dia counter ni, kalau dia naik, dia bukan naik setakat tu, dia ada lagi. Dia menyambung kenaikan, jangan risau. Okay. So normally kalau kita jumpa candle macam ni, kita anggap ini sebagai hari pertama. Ini hari kedua. Hari pertama Moropozo, hari kedua adalah hari yang dia retrace. Kebiasaan dia next day selepas candle merah ini, kebiasaan dia turun lagi. Kebiasaan dia turun lagi. Ada okey tak okey lah. Kebiasaan dia turun lagi. Macam tu. Okey, kebiasaan dia tu. Ni hari pertama, ni hari kedua, hari ketiga. Okey, hari pertama naik banyak, hari kedua sedikit retracement. Hari ketiga dia turun lagi. Dan saya kebiasaan dia akan masuk ataupun apa yang saya ajar kepada student, masuk pada hari keempat. Masuk pada hari keempat iaitu hari mana? Hari dekat ni. Saya nak tunjuk. Okey. Beli pada hari ni. Ni hari keempat. So dekat situ. So saya buat bagi ni sikit. Bagi nampak elok sikit. Okey. Ni adalah hari keempat. Yang mana saya cuma marking kepada anda. Ini kita panggil dia sebagai hari pertama. Okey, ini hari pertama. Kemudian sorry. Kita nampak pula color merah. Okey. Dekat sini adalah hari pertama. Kita anggap dia sebagai hari pertama lah yang kenaikan ni. Di sini adalah hari yang kedua. Dan di sini adalah hari yang ketiga. Kebiasaan dia, apa yang saya buat adalah saya beli pada hari keempat. Di sini kita ibarat dia hari keempat. Hari keempat ni tuan-tuan. Dan kepada perempuan juga. Tak semestinya naik lagi. Tak semestinya naik. Kadang-kadang dia tak naik. Kadang-kadang dia hanya jadi doji saja. Kadang-kadang. Dia jadi macam tu je. Ataupun macam mana lah bentuk tak kisahlah. Tak tepat sangat lah bentuk ni. Kadang-kadang dia mula naik dah hari ni. Kadang-kadang dia start naik dah pada hari keempat. Kadang-kadang tak naik lagi. Next day baru dia naik. Next day. Macam tu. Next day dia naik balik. Okey. Kebiasaan dia macam tu. Jadi, kalau nak buat pembelian, nasihat saya, anda belilah pada hari keempat ataupun hari yang kelima. Terpulang. Terpulang. Hari yang kelima. Jap. Dah. Okey. Hari yang kelima. So, hari pertama, candle yang naik panjang. Okey, hari kedua sedikit retracement. Hari ketiga, turun. Kalau hari ketiga turun, tak usah cakap banyak. Hari keempat, beli. Tapi tengok juga pada keadaan, momentum dan sebagainya. Maksud momentum, kalau market tengah merah, jangan cari penyakit. Maksud saya momentum tu adalah macam tu lah. Kalau market tengah tak elok, hari keempat beli. Mati. Hari keempat, paksi saya mati. Okey. So, cerita dia.
Kalau momentum cantik, tak ada apa masalah. Market pun tak diganggu. InsyaAllah. Hari keempat tu dah naik. Tak perlu tunggu hari kelima. Dan kebiasaan dia akan naik melebihi resisten ini. Melebihi kotak yang pertama. Melebihi candle yang pertama ini. Kemudian nanti dia buat balik box trading ke apa. Macam tu lah kebiasaan dia. Okey. Ini cerita dia yang apa yang saya pakai. Tapi teknik bukan perfect. Teknik ni dia ada kelemahan juga. Tapi kita cuba mengurangkan risiko. Kalau tak jadi naik, apa perlu buat? Ini kita cerita tu yang dia naik. Kalau tak jadi naik. Okey, katalah beli pada hari keempat. Tengok-tengok, next day turun lagi. Next day hari apa? Hari kelima. Tengok-tengok, next day selepas hari kelima adalah hari keenam. Turun. Asal dia terkeluar saja di bawah kotak dan close di bawah kotak, cut loss. Jadi nak bagi tahu teknik tak sempurna, tak confirm naik. Tapi kita boleh get ready. Kebiasaan dia hari keempat mula naik. Tetapi kalau hari keempat ini tak naik, next day hari kelima turun. Kemudian hari keenam turun lagi. Okey, hari keenam Okey. So ini adalah hari kelima. Hari keenam dia turun di bawah kotak. Jadi cerita dia turun di bawah kotak jual. Naik di atas kotak pun get ready nak jual. Ni kena ingat belah sini ni pun ada kotak tau. Sebab tu kita buat kotak. Ni. Okey, jap. Bagi nampak elok. Ni hari ke-6. Okey. Ini adalah situasi jika dia keluar di bawah. Ada juga yang keluar ke kanan. Cerita dia macam ni. Kalau kata hari keempat ni turun. Hari keempat tak naik dan tak turun, duduk je. Hari kelima turun. Tengok hari keenam dia naik balik. Ada cerita dia kadang-kadang macam ni. Dia situasi cukup banyak. Okey. Next hari ke-6. Tengok naik. Sorry. Okey. Lebih kurang macam tu. 5, 6. Tengok 7 dia turun balik. Cerita dia. Dia benda ni tak tepat lah. Tapi saya nak gambarkan lah kepada anda. Macam mana keadaan itu berlaku. Jika kaunter itu tak naik, dia turun. Jika kaunter tak turun dan tak naik, dia ke mana? Dia sideways lah. Tengok, turun balik. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okey, dia turun balik. Then, hari ke-8 kita anggap dia dekat luar. Tak kisah sama ada di hijau ataupun merah. Hari ke-8 ini kita ibaratkan dia di luar kotak. Dia dah jadi macam tu lah. Boleh? Okey, so saya maki kepada anda. 5. Okey, ini adalah hari ke-5. Kemudian ini adalah hari ke-6. Ini adalah hari yang ke-7. Ini adalah hari yang ke-8. Okey. Sesuatu counter ni, kalau kita nak beli menggunakan box trading pattern, box trading teknik, kebiasaannya kita beli pada hari keempat ini. Ataupun ada juga orang bagi ni 1, 2, ini ketiga lah. Cerita dia kalau kita ambil Morobozo ni 1, hari kedua ni 2 lah, hari ketiga kita akan masuk pada hari keempat. Okey. Kalau dia naik ke atas, nanti kita cerita ni. Kebiasaan dia naik lah counter tu. Okey. Tapi kalau cerita dia kalau tak naik, dia turun dan keluar di kotak bawah. Setuju. Kalau dekat bawah pun dia tak turun, dekat atas pun dia tak tembus naik, maka dia akan straight sideways. Jadi straight sideways ni hari ke-8 kita ibaratkan dia sudah keluar daripada kotak. Jadi cerita dia kalau keluar daripada kotak, jual. Okey. Dan maksimum untuk anda hold counter macam ni adalah selama sebulan. Kalau sebulan dia tak naik balik, memang dia tak mampu lah. Okey, kita hold selama sebulan saja maksimum. Okey. Dan terpulang. Maksud saya dekat sini hari ke-8 ibarat dia keluar kotak. Maknanya nak jual pun boleh dah. Okey, tapi nak cerita, kalau nak tunggu maksimum boleh tunggu sehingga sebulan. Dia kalau dia nak naik dalam masa sebulan dia akan naik. Cerita dia macam ni lah. Kita nak cerita bagi mudah.
naik banyak, volume masuknya banyak, new investor masuk lah cerita dia. Kalau new investor masuk dan naikkan counter ni, dia ada beli pada setiap harga yang naik ni. Jadi dia pun ada beli dekat pucuk. Okey, normal lah sedikit retracement ni. Kalau kenapa sedikit retracement? Maksud saya kalau retracement yang sedikit ni, orang yang beli ni sedang kontrol, sedang kawal harga supaya tak turun banyak. Dan normally dia turun setakat bawah sikit daripada setengah. Normally dia akan turun di bawah sikit daripada setengah. Lepas tu dia naik balik. Kebiasaan dah. Okey, itu yang maksud saya kebiasaan. Nah. Jadi dia ada 3 situasi. Selepas buat pembelian, okey, sama ada dia naik, tak apa, nanti cerita lain. Maksudnya nanti dia ada signal lain dekat atas. Anda boleh guna pelbagai signal penjualan. Sama ada dah keluar ni untung, keluar daripada kotak atas untung nak jual pun okey, tak ada masalah. Sebab ini teknik bukan untuk simpan lama. Maksudnya dapat profit, cabut. Okey? Dan teknik ni juga dijadikan sebagai nampak je kenaikan banyak, dia turun hari keempat ni orang tambah lagi beli. Nanti dia jadi lagi box trading, turun naik balik, orang akan tambah pada hari keempat. Tu pun boleh. Jadi kalau anda beli pada hari keempat, tiba-tiba naik, selepas naik tu anda jual. Selepas jual naik lagi, tak apalah. Memang selalu macam tu pun. Nah, sebab itu adalah PL saham. Nah, dia nak naik lagi, memang cerita dia nak naik lagi, tapi kita nak jual sebab kita dah profit. So kita tak boleh kata apa. Nah, nak jual disebabkan profit, tak ada masalah. Saya nak ajak kepada anda teknik ini sebagai satu panduan. Yang pertama, jika anda dah ada pun dalam ni. Yang kedua, yang pertama, jika anda terlepas daripada buat pembelian, jangan kalut nak pergi beli pada hari kedua ni. Tunggu dulu. Okey, tunggu dulu. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, jika anda dah beli, tiba-tiba naik banyak, apa perlu anda buat? Boleh juga anda nak jual pada hari kedua ni, selepas dia buka gate up dan naik sebelum pukul 11 anda jual pun boleh. Ataupun tak nak jual, tunggu je, nanti dia naik balik. Contohnya. Pun boleh. Pun boleh. Jadi situasi dia dalam box trading ini, kalau dia tak naik atas, dia turun bawah. Kalau dia tak turun bawah, dia pergi ke kanan. Keluar daripada kotak, jual. Okey, faham lah? Kadang-kadang kita tak boleh nak simpan counter ni lama-lama sangat. Ada orang jenis yang nak main kontra. Jadi kita faham, beli pada hari keempat ni, kalau dah naik, jual. Tak cakap banyak. Okey, tapi kalau nak hold pun lagi, boleh, tak ada masalah. Maknanya teknik ni sesuai digunakan untuk apa? Intraday pun boleh. Nak kontra pun boleh. Nak simpan lama pun boleh. Tak ada masalah. Okey? Boleh lah. Itu adalah sedikit penerangan berkenaan dengan box trading pattern. Okey. Andai kata. Dia ada andai kata juga. Andai kata. Hari kedua betul dah. Cantik dah. Okey, kita back tu. Petah balik balik. Okey. Macam ni. Ni tak kisah lah. Kalau benar duduk kat atas sikit tak apa. Dia open gap. Dia tutup balik di paras ni pun boleh. Okey. Andai kata hari kedua dia turun cantik dah. Tengok-tengok hari ketiga naik terus. Tengok-tengok hari ketiga dia naik terus. Macam tu. Okey. Yang ni lebih kepada anda punya kreativiti dan kadang-kadang saya pun terlepas. Apa yang perlu anda buat adalah jika counter ini naik dan sebelum close lagi dah. Okey, sebelum close dia naik dan lebih pada kotak ni, lebih pada resistance, dah boleh masuk siap-siap, advance sikit, masuk siap-siap. Kalau dia close dekat atas cantik tapi kebiasaan dia kalau dia naik pada hari ketiga ni, dia naik dia turun balik, dia jadi macam mana, dia jadi macam ni, kebiasaan dia jadi macam tu. Dia dah okay, lebih kurang lah. Okey, lebih kurang macam ni. Dia naik dia turun balik. Dah satu signal jual pula kat itu. Faham tak? Okey. Dan ada juga jenis lepas je hari kedua ni memang dia naik terus. Tanpa tengok belakang lagi dah. Memang dia naik terus. Dia tak tunggu dah retracement pun ada. Nak beritahu kata teknik ni bukan sempurna, bukan confirm jadi, tapi kebiasaan dia sama seperti yang saya cerita tadi. Sama seperti yang saya cerita. Syarat kena ingat. Counter, kalau boleh counter yang baru nak naik, counter yang uptrend diutamakan. Counter yang sedang downtrend tiba-tiba anda jumpa macam ni pun boleh. Tapi kurang selamat kurang selamat. Jadi ini penerangan setengah jam penerangan saya kepada anda berkenaan dengan box trading. Okey, sama je macam T4. Okey. So next video saya akan terangkan kepada anda
Okey, dan saya akan tunjuk contoh. Contoh ni saya tak boleh tunjuk contoh banyak-banyak. Okey, sebab contoh ni benda yang dah berlaku. Jadi bila benda yang berlaku ni dah tak konok lah. Nah. So anda kena apply. Okey, nak tak nak kena apply. Kalau anda rasa teknik ini sangat berguna pada anda, teruskan. Macam saya bagi tahu saja. Box trading adalah salah satu teknik yang cukup saya suka. Antara favorite teknik saya adalah box trading. Kadang-kadang saya guna untuk intraday. Kadang-kadang saya guna untuk kontra. Yang paling best adalah bila saya terlepas daripada buat pembelian. Okey. So dekat sini. Saya bagi extra kepada anda. Pergi ke laman web iSaham. Okey. Kalau anda nak buat pembelian menggunakan box trading, anda boleh juga pergi dekat screener ni. Pergi dekat T-screener. Okey. Cuba dapatkan kaunter yang T3. Dekat sini. Cuba dapatkan kaunter yang T3. Okey. Maksud dia dekat sini, T ni adalah satu kenaikan yang banyak. Nah. Carilah kalau boleh cari T3. Okey, kita tengok keretam. Keretam T2. Maknanya dah boleh nak beli dah. Kita nak beli pada T3. Tapi tak menepati box trading yang kita nak. Contoh dekat sini ada satu. Ini dekat bawah ni. Okey, dia naik banyak ni. 9.8%. Jangan kira sangat lah. 9.8% dekat atas tu. Jadi 9.8% ini hampirlah 10%, bolehlah diterima pakai. Next day, candle ini dia tutup di kurang daripada 1/3. Walaupun nampak candle ni macam besar, tapi dia tutup di 1/3 kurang. Kurang daripada candle tu. Tapi kalau kata candle merah ni tinggi kat atas, tutup kat bawah ni, jangan. Jangan macam ni lah contoh. Tak jadi box trading lah. Okey. So kalau yang ni jadi. So ni adalah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Saya kata beli pada hari keempat. Sebab tu dia naik. Nak jual kat sini, jual. Contoh je lah. Kalau kata beli pada hari keempat, tu naik sampai 10% lah. Takkan tak ketat tu nak jual. Sebab target kita adalah intra kontra. Okey? Ataupun nak simpan tak mau lama-lama. So saya terangkan kepada anda teknik ni. Ataupun anda dah beli dah. Sama macam saya cerita tadi. Anda dah beli dah kat sini. Beli. Tengok sebulan. Sini naik. Perasaan dah. Tapi baru naik sikit lah. 5% kata. Tak mahu nak jual. Tengok esok naik lagi 10%. Jadi tiba-tiba counter yang anda beli dah naik sehingga 15%. Macam saya kata tadi ya. Nak buat penjualan next day. Dia buka gate up. Baru jual. Ataupun jual sebelum pukul 11. So tambah lah sikit beberapa persen dekat situ. Faham tak? Okay. So kalau yang belum sempat buat pembelian, kita tunggu hari pertama ni dia naik, hari kedua ni retracement, hari ketiga, hari keempat kita buat pembelian. Kebetulan pula kena dekat situ. Kena apa? Ni hanging man. Nampak tak? Dia bertindih-tindih. Apa ni signal? Nanti anda akan jumpa signal yang bertindih-tindih. Faham tak? Signal tu ada, signal dia ada, signal tu pun ada. Lama-lama kelabu mata. Okey? Sebab tu saya kata, bila anda faham nanti teknik yang saya ajar kepada anda, anda tak perlu tengok banyak-banyak counter dah. Dalam masa 6 bulan tu tengok counter yang sama lebih kurang. Kadang-kadang kita tengok counter tu sampai 6 bulan. Contoh one pallet. Dah lah. 6 bulan dah kita tengok counter tu tanpa stop. Siapa yang belajar dengan saya? Maksud tanpa stop tu tiap-tiap bulan ada dalam list. Counter 1, counter crash. Counter 1, counter crash. Daripada harga RM2 lah sampai harga naik RM6-7 lah. Okey? Lah ni, waktu saya rekod ni 18 bulan 2. Saya cerita macam anda duduk depan saya. Nak bagi sampai feel tu, faham tak? Okey. Jadi apa dia dah jadilah. Tak jadi apa. Okey. So macam ni. Next video saya akan terangkan kepada anda. Beberapa contoh lagi. Macam saya kata beberapa contoh lagi. Okey, contoh-contoh yang dah berlaku. Jadi tak apa-apa feel lah yang dah berlaku ni. Jadi apa yang perlu anda buat adalah carilah counter yang naik banyak. Kemudian pastikan next day itu ada sedikit retracement. Dah boleh buat box trading dah. Okey. So macam counter list ni. Kita tengok lah. Tu kata tak mau tunjuk contoh. Still tunjuk. Okey. Counter ni uptrend dah. So uptrend. Boleh lah. Boleh lah. Okey. Dia sentiasa mencipta new high dan baru lagi buat new high. Okey. Macam saya terangkan di video yang lepas. Spinning top ini adalah signal penjualan signal untuk dia reverse. Maknanya dia sedang naik, tiba-tiba benda ni berlaku kat atas. Kemungkinan dia nak turun. Kemungkinan dia nak turun. Tapi yang ni, satu Moropozo yang panjang 13.3%,
dan next day tu dia terlalu duduk kat atas. Jadi anda nak boleh tak ada masalah sebagai nak buat sebagai apa ni box trading, boleh je, tak ada masalah. Dengan syarat ambil dekat body yang paling tinggi ni dan body bawah. Bawah ini support, atas ini resistance. Tengoklah nanti dia retrace hari ketiga, hari keempat baru masuk buat pembelian. Nanti anda update balik, anda tengok balik counter list pada 15 bulan 2 2018 apa dah jadi dengan counter ni. So kalau dia turun di bawah paras ni, maka dia turun. Kalau dia boleh naik dan close di atas ni, insyaAllah dia akan naik lagi. Okay, so next counter pula. Next video saya terangkan berkenaan dengan contoh-contoh counter. Okay.